Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami malam ini. Live ini adalah sebahagian daripada projek Let Kids Be Kids yang kami bawakan di bawah Aula.my dan juga Aras Mega Malaysia Sedia Berhad. InsyaAllah kami akan sentiasa membawakan pakar-pakar dalam bidang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak dari pelbagai sudut dan perspektif. Dan untuk episod pertama malam ini, bersama-sama saya ialah Dr. Hazli Zakaria, pakar psikiatri Klinik Alam Minda dan juga merupakan Presiden Persatuan Psikiatri Malaysia. Topik yang pertama ini kita akan bincangkan tentang emosi ibu bapa. Jadi untuk kanak-kanak untuk kanak-kanak yang sihat mentalnya, mungkin ibu bapanya juga perlu sihat mentalnya juga ya doktor. So saya akan masukkan doktor sekejap lagi. Sekejap ya. Okey. Sorry doktor. Assalamualaikum. Okey, salam. Apa khabar doktor? Sihat. Zul, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sebelum tu saya cuma nak check dekat FB dengan ni sama ada kita punya live okey ataupun tak. Bertanya tengok. Okey, nampak semuanya okey dan rasanya kita boleh mulakan kot doktor. Boleh. Jalan jam tadi doktor? Alhamdulillah. Betul lah. Jalan okey. Macam biasa. Macam biasa. Biasa KL lah. Itulah dia jam. Kita dah biasa. Tapi yang bila dia jam terlebih, itu yang buatkan kita tidak tenang kan? Betul. Jadi untuk permulaan ni, saya nak bertanya lah, kenapa kita sebagai ibu bapa ni doktor selalu sangat stres dan tiba-tiba boleh marah out of, kadang-kadang benda tu simple je, benda kecil je, tapi kita boleh meletup tiba-tiba. Apa yang menyebabkan tu biasanya doktor? Apa yang buatkan dia? Sebab tu lah. Dan selalunya kan, okey, terima kasih atas soalan tu Zul. Okey, bila kita marah, bila kita meletup, apa yang datang dalam fikiran kita? Kita akan rasa tak patut meletup. Aku tak patut marah. Dan kita rasa tak selesa bila kita ada perasaan marah itu. Dan kita akan cuba nak hilangkan rasa tak selesa tu. Dan buatkan kita akan buat sesuatu untuk buat akan fikir lain dan buat, dan kita tak ambil pun masa untuk kita nak faham yang aku marah ni, marah aku meletup ni, marah ke ataupun lain. Sebabnya mungkin bukan marah, tapi sebenarnya mungkin malu, mungkin takut, mungkin kecewa, tapi kita meletup. Bila kita meletup tu, kita terus kata marah dan kita rasa kenapa aku marah? Aku tak patut marah ni yang tak bagus. Dan itu yang buat kita stres. Betul. Maksudnya dia ada elemen lain lah yang menyebabkan marah tu sebenarnya. Memang ada sebab kenapa kita marah kan? Sama ada sebab tu betul tak betul, itu perkara kedua. Mesti ada sebab. Okey, tapi kita
terus rasa yang kita tak patut marah, fikir tak patut marah tanpa kita ambil kesempatan untuk nak tengok apa yang buatkan aku marah ni. Mesti ada sebab. Dan kalau kita layan sekejap, kita akan dapat tahu aku marah ni sebab apa? Sebab tu lah, contohnya sebab aku kena buat kerja seorang-seorang tak dibantu. Mana isteri je ni? Ini aku marah ni sebab aku tak patutnya ada di sini ni. Dia marah tu sebab kita sama ada kita tak dihargai ataupun kita rasa tak puas hati. Kita tak puas hati dengan siapa? Selalunya sebenarnya ibu bapa ni dia tak puas hati dengan diri mereka sendiri kerana patutnya dia orang menjalankan tugas itu, tapi dia lemparkan perasaan apa semua tu pada orang lain, selalu pada anak-anak lah. Sebab tu anak-anak kena marah. Sebenarnya dia orang tu tak sedar dia orang marahnya tu pada orang lain pun ada juga. Jadi sebenarnya kalau kita memberi peluang untuk kita faham apa punca kita marah itu, dan kita cari jalan penyelesaian ataupun cara untuk kita bagi tahu apa yang kita buat. Pertama kali kita buat, first yang kita kena buat adalah jangan terus nak salahkan diri kita sebab marah. Mesti ada sebab. Okay. Cuma kalau kita tak nak cari sebab tu, itu yang buatkan kita terus rasa tak best tu. Jadi kalau kita tak nak dia tak nak cari sebab tu, sebab apa Doktor? Sebab ego ke atau sebab takut ke atau sebabnya kita tidak memberi peluang untuk nak mencari sebab, terus kita kata kita tak patut marah. Kan? Apalah aku, benda kecil tu aku nak marah. Kecil. Jadi kalau benda tu kecil, kalau maksudnya mesti ada sesuatu yang buatkan kita rasa tak best tu, rasa tu. Dan sebenarnya kalau kita kata aku rasa marah ni sebab ni kenapa? Sebagai contoh, benda ni berlaku pada saya. Dia bukan sebagai dia benda ni berlaku bukan menunjukkan macam ini berlaku ni. Benda ni cerita betul ni dan cerita benar berlaku saya ni. Tak apalah, dengar. Boleh. Dengar, kan PDPR kan? Lepas tu ada satu tu, saya on the way nak pergi kerja. Lepas tu anak saya kata, kenapa tak boleh masuk ni? Dia kata tak dapat nak masuk ni. Tak boleh nak start dah. Kemudian boleh, saya diam je lah. Sebab tahu pun selalunya. Hello, dapat tengok saya ke? Ya, dapat. Jadi dia selalunya dia akan dapat masuk pun. Biasalah kan. Lepas tu mula bising, tak boleh ni. Dia mulalah bising, tak boleh ni. Lepas tu saya diam lagi, cuba tahan lagi. Kemudian lepas tu dia bising, kenapa tak boleh? Dia panggil mak dia memang tengah duduk siap lah kat atas. Lepas tu abang dia patutnya boleh tolong, tak tolong. Lepas tu duduk bising lagi. Lepas tu saya dah lambat sebenarnya. Nak pergi tengok, kalau saya pergi tengok tu nanti makin lambat. Lepas tu terus saya kata, apa masalah ni? Hari-hari kan dah tu. Apa pula hari ni tak boleh? Suara tinggi. Automatik lepas tu dah terlepas. Dah marah. Lepas tu dah mikir lah. Marah dah. Kenapa aku marah ni? Dah rasa lepas tu dah rasa tak best. Tapi kalau nak melayan, lepas tu cakap bagi tahu abang ni, abang turun tengok sikit. Apa ni? Kenapa tengok daripada tadi? Dia pula kena marah. Sekali lagi marah untuk dua orang dah kena marah ni. Dan nak kalau seorang dah dua dah. Nak tengok mesti saya akan lambat pergi. Cakap tak apa dah. Jadi nak pergi dah ni. Tolong buat ni, kalau apa-apa mak ada. Mak juga yang kena tu. Bawa kereta sepanjang perjalanan ke tempat kerja, duk rasalah
kenapa ni benda kecil pun apa ni anak ni ni. Okey. Jadi sebenarnya kita dah lepas tu tak selesa sebab kita marah tu in the first place. Dan salahkah kita marah tu? Terukkah kita marah tu? Okey. Jadi saya memang tak selesa. Jadi saya sendiri pun jadi kalau saya nak deal waktu tu juga saya akan lambat. Tapi saya memang purposely cakap ni dah marah, tapi kita rasa tak best, rasa tak selesa. Dan dia buat sepanjang perjalanan itu sampai ke tempat kerja tak selesa. Itu kan menambah stres kan tu. Sebab kita akan gunakan macam-macam untuk nak bagi kita tenang semula. Dan selepas itu dah settle, dah apa, anak kau pun tak ada masalah apa-apa. Jadi kita selalunya selesai kat situ. Tetapi sepatutnya kita gunakan itu untuk apa? Untuk kita belajar dan untuk anak kita pun belajar. 2 hari lepas itu, saya jumpa anak saya tu dan saya kata, ingat tak waktu pagi 2 hari lepas ni, cuba ingat tak itu? Dia kata ingat. Dia kata apa yang berlaku? Dia kata minta maaf lah daddy, bla bla. Dia dah minta maaf awal-awal dah. Dia dah minta maaf sebab dia minta maaf sebab apa? Minta maaf sebab buat kita marah. Maksudnya dia tahu yang kita marah. Dan inilah peluang untuk kita kata, okey, jadi waktu tu daddy tinggikan suara sedikit. Memang waktu tu ada rasa marah sebab apa? Sebab tak dapat masuk tu. Tetapi sebenarnya waktu tu marah bukan sebab tu, sebab situasi waktu tu. Nak pergi kerja lambat apa-apa semua. Jadi kita ajar gitu. Jadi cakap dengan dia it's okay lah. Maksud dia minta maaf next time kita buat sesuatu supaya tak jadi lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia masuk awal sikit. Okey, daddy pun pergi kerja awal sikit. Jadi itulah yang kita buat tu. Jadi bila kita memperbetulkan ataupun memberitahu pada anak kita emosi kita, apa yang berlaku, jadi kita memberi orang cakap apa, penutup kepada benda itu. Dan lepas itu kita akan rasa sedikit tenang. Kita walaupun kita tahu benda itu kita boleh dibuat dengan cara lain, masa akan datang. Sebab benda tu dah berlaku. Kita dah tak boleh nak ubah. Tetapi kita boleh ubah untuk masa akan datang. Masalahnya otak kita biasa fikir, kenapa lah aku macam tu, macam ni, aku ni nak marah, kesian anak aku marah. Lepas itulah yang kita ada peluang untuk kita mintalah yang daddy minta maaf sebab next time daddy akan bangun awal sikit lah kalau apa-apa jadi. Lepas tu kita kata nanti adik pun kena bangun awal sikit ya. Jadi kita lah ada extra kalau macam tu jadi. Secara tidak langsung kita memberi contoh pada anak kita, emosi itu ada memberi sebab tertentu dan kita tidak menyalahkan diri kita bila ada emosi itu sebab kita belajar dan ada mesejnya yang kita boleh ambil untuk apa? Untuk kita ubah jika kita mengalami lagi masa hadapan. Tujuannya untuk apa? Untuk nak menjadi ibu bapa yang lebih tenang. Harapnya lah itu nak kurangkan itu. Saya menarik bila doktor cerita benda ni sebab kita selalu fikir yang marah ni benda yang negatif. Tapi bila doktor sebagai doktor dalam bidang psikiatri pun mengalami situasi yang lebih kurang sama dengan ibu bapa yang lain yang bukan dalam bidang kesihatan. Jadi benda tu nampak macam itu adalah satu sifat manusia untuk rasa tertekan, untuk rasa marah, untuk
Jadi macam mana, maksudnya benda tu it's okay untuk marah ataupun macam mana doktor? Kalau kita tak ada kebolehan untuk marah, kita tidak ada kebolehan untuk mempunyai emosi, kita bukan manusia lah kan. Jadi emosi itu dianugerah yang dibagi pada kita. Dan emosi itu ada dia punya fungsi-fungsi, ada fungsinya kan? Apa fungsinya? Okey. Dan kitalah yang melabelkan emosi itu sebagai emosi yang positif, negatif. Tapi sepatutnya emosi itu adalah neutral. Yang membuatkan emosi itu bagus ataupun baik, tak baik, negatif, bagaimana cara kita mengekspreskan atau mengucapkan ataupun menzahirkan emosi itu. Itu yang membezakan, membuatkan emosi itu negatif ataupun tidak. Kita memang marah kalau sesuatu yang memang patut kita marah. Tetapi yang membuatkan sama ada emosi marah itu negatif ataupun positif, bagaimana cara kita ekspreskan. Kalau kita marah dan kita tunjuk, tendang dinding, pintu, pecah barang baling, itu salah. Dan kalau kita simpan pun perasaan marah tu, tak masalah, simpan tahu ni pun akan menjadi parah kat dalam tu. Kalau kita ada satu lagi yang cara orang manifest yang marah ni ialah dengan kita panggil passive agresif. Dia buat macam dia tak marah tapi dia marah. Contohnya apa? Jadi apa bagi tu? Siapa-siapa boleh bagi contoh passive agresif tu? Bagus. Nanti bagi contoh dulu. Nanti saya bagi contoh. Sebabnya tengok apa contoh kita ekspreskan marah kita secara passive agresif. Cara yang bagus ialah kita express dengan cara asertif. Okey. Patah balik kepada contoh marah, sedih. Sedih satu emosi yang neutral. Dia bukan negatif, positif. Banyak lagi. Dan emosi ini ada, konsep emosi ini kan dia ada primary emosi, secondary emosi, tertiary emosi. Macam color juga kan, warna. Warna primer, warna sekunder. Jadi emosi itu sebenarnya anugerah yang diberi pada kita untuk kita, it's a way of communication. Sebelum kita ada perkataan kan, sebelum kita boleh bercakap, macam mana kita communicate dengan mak ayah kita? Orang ni dengan apa? Dengan menangis. Kita menangis. Bila menangis, maksud dia mak ayah tahu sama ada basah ke, lapar ke, sakit ke. Dan emosi itulah yang membuatkan kita orang dapat tahu dan buat sesuatu. Tapi bila kita dah boleh bercakap, berbicara, bila kita nak menangis, dia suruh buat apa? Stop. Anak kita bawa pergi McDonald nak aiskrim. Mula-mula dia nak ambil coklat cone, bagi minum. Lepas tu nak vanila pula. Oh, cakap dah lebih ni. Lepas tu cakap dia nak mix pula vanila dengan coklat. Amboi. Lepas tu kita tak boleh dah. Dua je cukup. Ni. Dia menangis. Lepas tu kita menangis. Lepas tu apa kita kata? Padahal dia nak kata dia menangis, dia sedih sebab dia nak lagi, kita tak bagi. Dia menangis tu kita kata, stop. 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 Sebab apa? Sebab apa? Menangis. Kau ni sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Menyusahkan. Tak malu ke orang tengok kau menangis? Jadi, daripada situlah kita mungkin belajar menangis itu, sedih itu negatif. Lepas tu dia siap kata, kau ni menangis lagi, next time bawa adik hang tu tak, dia aiskrim pun dia tak mau makan. Terus kita comparekan pula. Lepas tu dia menangis apa tu dia tak dapat tak juga, dia berguling-guling depan kaunter McDonald. Lepas tu apa? Dia dah marah, dia kata dia nak juga apa semua tu. Lepas tu apa kita kata? Stop. Ni. Lepas tu kata, anak siapa ni? Anak syaitan kot ni. Oh, sebab itulah bila kita marah, kita rasa tak selesa dan kita rasa bersalah. Lepas banyak benda. Banyak benda, padahal sebelum kita ada perkataan yang kita gunakan itu untuk berkomunikasi, emosi itulah
cara kita berkomunikasi. Apabila kita sudah ada perkataan, kita tak dibenarkan gunakan emosi, emosi itu lagi, dan sebaliknya membuatkan kita diajar ada emosi yang negatif, emosi yang positif. Padahal emosi semuanya adalah neutral. Jadi kalau kita boleh gunakan semula emosi ini sekarang ini untuk kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, mencari apa maknanya yang membuatkan kita ada perasaan ini. Tidak salah untuk kita alami ini kerana dia ada makna tertentu. Sebaliknya, bila kita ada emosi yang kita labelkan sebagai negatif ini, kita terus rasa tak selesa, terus nak cepat-cepat hilangkan, nak get rid, dan terus rasa kitalah yang tak sepatutnya ada emosi tersebut. Maksud saya, berilah sedikit masa untuk kita menghayati, mengalami emosi yang tak selesa itu kerana dia tak kuat sangat, dan baru kita akan dapat rasa tak teruk sangat dan mesti ada makna tertentu. Labelkan emosi apa? Marah, takut, terkejut, kecewa, cemburu, dengki. Semua-semua tu memanglah kita, tapi dia memanglah ada sebab kenapa begitu. Betul ataupun salah perkara kedua kan. Beri sedikit masa untuk kita, sebabnya kita ni kena menerima, dan itu adalah dia punya cara untuk kita berkomunikasi dalam diri kita sendiri. Okey. So dalam keadaan kita marah tu doktor, kadang-kadang kita ni ada yang jenis cepat sangat, macam tersentak macam itulah, terus meletup, dia tak sempat nak fikir. So apa yang boleh dia buat mulai hari ini untuk dia dapat break time tu, masa dia tu? Okey. Macam kita katakan, bila kita marah, ini selalunya dia macam break lah kan. Kita nak break kereta, bawa kita laju-laju tak tengah break. Okey. Sebab kalau break tu makan, kita bolehlah kawal kan. Kereta tu jangan terlempap kereta depan kan. Masalahnya bila dengan marah ini, kita selalunya break tu tak makan. Kerana apa? Kerana kita dah dekat-dekat baru nak tekan break. Kalau kita boleh tekan break daripada awal ataupun tak laju sangat bawa kereta, kita bolehlah mengelakkan tu. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah apa? Ialah kita nak kenal kita ni bila yang kita akan perasan bila kita dah semakin dah tinggi dah tahap ketahanan kita untuk nak menahan perasaan marah itu daripada meninggi. Kita dapat tahu. Kita tahu apa berlaku pada perubahan pada fizikal kita, pada ni telinga dah mungkin panas sikit, mula dah itu. Kita tahu kan. Cuma kita tak memberi perhatian. Dan untuk kita mengawal ataupun untuk nak bagi kita pause sekejap sebelum kita sampai ke tahap itu, dia memerlukan ketahanan, willpower, kekuatan dalaman kan. Tetapi kalau kita stres, kita tertekan, kita banyak tekanan-tekanan ini yang kita dah terpaksa gunakan kita punya ketahanan dalaman itu untuk benda-benda untuk nak mengurangkan stres kita apa semua tu, kita dah tak kuat. Sebab itulah break kita dah tak makan. Sebab itulah kita senang untuk nak marah dan kita tak dapat untuk nak kesan awal. Jadi sebab itulah kalau kita boleh mengurangkan tahap tekanan dan tahap stres kita, kekuatan tahanan kita untuk kita meletup ataupun kita boleh detect yang daripada peringkat awal untuk nak elak daripada meletup yang besar, itulah yang kita boleh lakukan. Jadi maknanya kita sendiri kena ada kebolehan untuk nak tengok berapa lagi ketahanan dalam ni. Kalaulah kita contoh gunakan diri kita ni sebagai container sanitizer tu, berapa banyak lagi dalam dia tu.
Asyik duk tekan, dah kosong dah dalam botol tu. Lepas tu, itulah yang buatkan kita senang meletup ke apa. Jadi kalau kita ada kebolehan untuk nak tahu berapa banyak lagi liquid yang dalam kita punya container sanitizer tu, kalau dah kurang buat apa? Kenalah refill kot. Tambahlah dulu, barulah kita boleh tekan lagi. Dalam erti kata lain, bila kita untuk membolehkan kita ada kebolehan untuk nak kawal dan nak regulatekan kita punya emosi, termasuk emosi marah ini, dia memerlukan kita itu mempunyai cukuplah dalamannya tu, refillnya tu dah dimasukkan. Taklah kita bila kita dah lebih daripada separuh, kita pergi refill dulu. Dah dekat-dekat tak naklah tunggu sampai dekat hujung-hujung, lagi kering. Bila dah kosong, orang tekan lama-lama dah tak ada guna, orang ambil tu buang dalam tong sampah. Itulah jadi pada kita. So, nak refill tu macam mana doktor? Nak refillnya tu senang je. Okey. Dia punya konsep dia ni macam lah. Dia satu lagi konsep lain yang boleh dibuat ialah macam kita anggap kita punya bank, kita punya mental health bank. Ada account dalam mental health bank kita tu. Kita tengok account, kita letak deposit. Ini kita duk withdraw. Kena marah dengan bos, kita withdraw. Kena marah dengan isteri, maksud dia withdraw lah daripada kita punya account, mental health account kita tu. Bila kita pergi bercuti, kita deposit. Bercuti, kita refill. Jumpa kawan-kawan sembang dekat kedai kopi, refill. Masuk deposit dalam account mental health bank. Kena marah dengan mak mentua, withdraw. Dia tekanlah dia punya sanitizer tu. Jadi senang je. Apa benda yang membuatkan kita lega dan kita enjoy dan kita ni, itu adalah kita refill, kita deposit. Senang je. Benda yang sunat adalah refill. Benda yang withdraw, benda-benda haram, makruh. Wajib tu seteras lah. So, bila saya terfikir dalam hal-hal macam ni, saya nampak mungkin peranan pasangan tu pun agak penting juga untuk nak refill pasangan kita tu punya cup tu. Pasangan tu penting untuk refill, dan dia kalau tak silap dapat pasangan tak betul, pasangan tu duduk tekan dia kejar dia. Withdraw. Dia pula yang withdraw. Withdraw. Tapi itulah. Jadi apa-apa pun benda, bukan pasangan saja, setiap benda pun dia ada dia punya kebaikan, dia ada keburukan, kan, dia ada dia punya pro, ada punya con, dia punya tu. Jadi itulah manusia, itulah dunia, itulah lumrahnya. Jadi itu yang kita, jadi kita ni pula ingat yang kita ni sentiasa kena perfect. Kita kena baik. Saya nak tanya, kita ni seorang ibu bapa yang tenang, yang baik setiap masa ke? All the time ke? I'm a good person. Yes, all the time. I'm an honest person. Yes, all the time. I'm a dishonest person. All the time. Sebab sebagai manusia, kita tak boleh jadi baik. Baik setiap masa. Tak pernah buat salah. Kalau macam tu, apa gunanya taubat, kan? Tapi tak bolehlah buat benda yang sama, dia tu buat lagi, itu dah nama dah. Dah nama dah, itulah. Orang kata apa, yang kurang ilmu lah. Kalau cari pasal. Dia, dalam kata bebal lah kan. Itu buat benda sama. Kita. Jadi, cuma kita tengok berapa banyak, dan kalau kita buat benda yang salah yang sama berulang kali, itu dah tak belajar daripada situ, kan. Jadi sometimes kita ini terlalu meletakkan tinggi kita punya expectation kepada diri kita sendiri, dan kadang-kadang tu memang dah sukar untuk dicapai. Seperti biasalah kita, kan, tak apa, aim tinggi, sekurang-kurangnya kat situ.
tak apalah, tak apalah, macam biarlah kita letak tinggi sikit, kurang-kurangnya kalau tak dapat pun dapat situ. Tapi lama kita sedar benda yang sebelum ini yang memang sukar untuk kita capai, tapi kita letak semata-mata untuk memberi semangat supaya kita aim high dan usaha betul-betul, lama-lama benda itu sudah menjadi satu yang kebiasaan dan satulah yang jadi standard pula untuk kita capai. Tambah pula kalau kita boleh capai sekali, maknanya itu padahal itu adalah mungkin sekali itu saja kita capai. Lepas tu dah jadi satu yang kita target dan itu dah jadi satu standard dan itulah menjadi punca kita tertekan, punca kita stres dan punca kita tak dapat ketenangan. Dan kita kena kata lain kita macam tak bersyukur. Tak, tanya balik pada diri kita, sama ada kita punya expectation itu sebenarnya memang melebihi daripada apa kemampuan kita. Tapi orang lain boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Orang lain boleh buat, dia boleh buat, tak apalah. Jadi kalau kita kenal diri kita sendiri dan kita tahu kemampuan kita, kenapa kita perlu ikut kemampuan orang lain? Kalau kita dah tahu tak mampu, kita buat tu sengaja untuk kita mencari kekecewaan. Tapi kalau orang lain boleh, kau pun mesti boleh kan? Saja kau tak nak cuba kan? Sengaja kau tak nak push kan? Kalau kau push kan kau mesti boleh macam orang lain kan? Katanya. Tapi betul ke? Dan kita tanya balik, kalaupun aku boleh macam orang lain, aku nak ke benda tu? Itukah yang diri aku sebenarnya? Ataupun aku nak benda itu kerana orang lain ada dan orang lain nak dan aku pun nak ikut juga. Jadi kalau kita betul-betul kenal diri kita sebenarnya dan kita kenal value hidup kita, kita boleh membezakan sama ada itu yang kita mahu ataupun itu yang dipengaruhi oleh sekeliling. Saya pernah dengar doktor sebut pasal good enough parents. Biasanya kita selalu diajar, selalu disebut-sebut untuk jadi yang terbaik. Macam tadilah doktor sebut, kita dah capai ni, kita nak pergi ke atas lagi. So dalam kita nak jadi parents pun, kita selalunya kita nak jadi parents yang terbaik yang kita boleh jadilah. So bila saya dengar doktor sebut good enough parents, itu satu benda yang menarik. Boleh doktor terangkan sikit? Sebab kita memang siapa yang sini yang tak nak jadi terbaik? Siapa yang sini yang dia kata no, I don't want to be the best? Kita kena tanya jugalah, itu pun something is not wrong lah, something is not right jugalah. You don't want to be the best. If you can be the best, of course you want to be the best kan? Siapa tak nak? Tapi kita kena tanya balik, at what price? Apa harganya untuk kita jadi terbaik itu? Mampukah kita untuk jadi terbaik itu? Itu satu. Dan kita nakkah jadi terbaik itu dengan harga yang ditawarkan untuk kita? Itu satu. Jadi kadang-kadang kita nak jadi terbaik itu bukan sebab kita hendak, tetapi kita rasa itulah yang orang rasa kita perlu jadi. Dipengaruhi oleh sekeliling juga kadang-kadang itu. Dan kita kata, kalau you dah boleh, kenapa tak push terbaik? Betul. Jadi kita usaha. Kita bagi usaha yang terbaik untuk menjadi ibu bapa. Untuk menjadi seorang ibu bapa. Tetapi masalahnya kita meletakkan menjadi ibu bapa terbaik itu sebagai kita punya matlamat, kita punya goal. Kalau kita tak jadi itu, membuatkan kita rasa tak selesa. Jadi kadang-kadang dalam masa untuk menjadi ibu bapa terbaik, kita terlepas peluang untuk menjadi ibu bapa. Belum lagi ibu bapa yang cukup baik, ibu bapa. Dalam in order for us to be the best parents, we lost the opportunity or chance to be the parents. Maksud saya macam ni, Azul. Saya cakap pada diri saya sendiri juga. Sebab it's a reminder to myself actually. Dalam untuk menjadi
bapa terbaik. Saya cuti. Orang nak cuti nak bawa ke Legoland. Zul, nak ke Legoland. Sebab kawan-kawan saya semua bawa anak dia ke Legoland. Nak pergi Universal Studio tak boleh cross negeri lagi. Legoland. Jadi kalau boleh bawa anak bercuti ke Legoland, jadi bapa terbaik. Kalau hanya boleh bawa ke dekat-dekat ni tak cukup baiklah. Nak jadi terbaik. Jadi nak jadi terbaik itu saya kena bekerja keras sikitlah. Mencari duit untuk nak dapat untuk ni. Mahal Legoland Hotel mahal. Tak mampu. Mahal. Dia lebih sikit apa semua. Jadi dalam proses itu lebih banyak masa untuk mencari sumber kewangan untuk nak mampu untuk pergi ke Legoland. Tetapi kalau ikutkan bagi kita ingat ibu bapa pula bagi anak-anak, definisi ibu bapa ialah mereka yang boleh membantu mereka bila mereka memerlukan bantuan. Dia tengah nak buat homework, dia nak tanya anak, bestnya kalau dapat ayah boleh tolong buat ni, boleh tolong ni. Waktu tu dia nak bestnya kalau ni perlukan bantuan ni, tapi ayah tak ada. Jadi bestnya kalau saya ada waktu tu, tapi saya tak ada sebab saya nak cari, tak ada keluar nak cari duit nak bawa pergi ke Legoland untuk jadi ayah terbaik. Padahal saya boleh je jadi seorang ayah kalau saya berada di situ. Dan bawalah dia pergi Jasko cukuplah kot. Jadi sebenarnya kadang-kadang anak-anak kita, dia tak kisah pun kita bawa ke mana. Asalkan dia nak bersama mereka kan. Masa yang kita ada bersama mereka. Kita kot yang rasa nak bawa Legoland sebab nak sama, malulah kot kalau bawa anak pergi jungle in the city je kot. Jadi kadang-kadang kita kena tengok balik sama ada dalam erti kata ayah terbaik itu adakah untuk anak-anak kita ataupun semata-mata untuk diri kita sendiri. Ataupun kadang-kadang itu tanpa kita sedar kita meletakkan expectation kepada anak-anak kita untuk kita jadi yang bapa terbaik kerana apa? Kalau tidak kita tak dapat kita kena punya KPI itu, dan sebab itulah kita memaksa anak kita mencapaikan untuk diri kita. Ataupun semasa kita kecil dulu kita tidak ada peluang itu dan kita memenuhi peluang ataupun impian diri kita dahulu yang sebenarnya itu yang kita lakukan, bukan apa yang anak-anak kita mahukan. Jadi kalau kita memberi peluang untuk nak reflect balik, nak kenal balik diri kita dan lihat apa impian yang tak tercapai dulu, adakah itu yang kita kita mahu penuhi dan kita gunakan anak-anak kita itu sebagai alat untuk memenuhi impian yang tak tercapai dahulu, dan ataupun anak-anak kita gunakan untuk kita mencapai satu outcome ataupun matlamat untuk diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang itulah peluang untuk apa? Untuk kita buat refleksi balik. Dan bila kita sedar itu, kita perbetulkan balik kita punya expectation. Dan jadi itulah kalau kita boleh jadi ibu bapa yang cukup baik itu adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana dia mengurangkan tekanan kepada diri kita sendiri, kepada anak-anak kita, dan balance itu yang kita mahukan, kesederhanaan itulah yang kita mahu, dan ada masa kita push sikit, tetapi the flexibility tu, ada masa-masa kebanyakan sederhana dan kadang-kadang kita kerja keras sikit, kita dapatlah sedikit, dan ada masa-masa kurangnya sedikit. Apa salahnya? Mana boleh kita dapat sama saja yang itu. Dan itulah yang kita kena hargai. Apa yang ni. Jadi kalau kita mampu untuk mendapat yang terbaik tanpa menjejaskan kita punya ketenangan itu, dan kita ada kemampuan, silalah aim untuk mencapai yang terbaik. Tetapi yang lebih penting adalah bagi saya usaha itu, yang kita usaha yang sebaik mungkin, terbaik mungkin, dan hasilnya, outcome-nya
kita tidak, itu bukan urusan kita. Itu Allah dah tentukan. Asalkan yang kita boleh mampu kontrol adalah usaha yang terbaik yang kita mampu lakukan. Dan jangan gunakan outcome, hasilnya itu sebagai penentu ataupun measurement kepada usaha yang kita lakukan. Kadang-kadang itu salah. Bila anak kita, kalau dia kata dia dah berusaha sepenuhnya, jadi resultnya itulah resultnya kan. Kecuali lah kalau kita tengok dan benda dia boleh diperbaiki lagi. Contoh mungkin tersalah faham soalan apa itu. Jadi kita jangan meletakkan outcome, matlamat, goal itu sebagai penentu harga orang itu, nak ukur dia punya usahanya itu. Dan kadang-kadang itu yang kita lakukan. Dan bila kita lakukan, kita dah hilang peluang untuk nak menghargai orang itu, diri mereka, usaha mereka. Kalau kita menggunakan matlamat sahaja. Jadi kita gunakanlah, janganlah gunakan terbaik itu sebagai kita punya matlamat. Kalau kita sudah menjadi cukup baik, sebenarnya itulah yang terbaik kepada diri kita dan anak-anak kita. Jadi maksudnya dia terbaik tu at which standard lah. Betul Doktor? Kita nak ikut standard orang ke atau kita nak ikut standard kita sebenarnya? Ya, betul. Dan itulah kadang-kadang macam bila kita terlalu fokus kepada goal, kepada outcome, kepada hasil akhirnya, kita sentiasa mengejar sesuatu. Kerana goal itu, matlamat itu sesuatu yang kita tak capai lagi kan, dan sentiasa kita hendak dapat itu, dan kita sentiasa kena berusaha bersungguh-sungguh untuk nak dapat itu. Tak salah lah, tetapi itulah mungkin puncanya yang membuatkan kita tertekan, kita stres apa semua tu. Jadi kita tengok balik, adakah itu sesuai dengan ataupun matching dengan diri kita, nilai ataupun value diri kita ni. Itu bezanya kan Zul. Kalau hidup kita bergantung kepada goal dengan hidup kita bergantung kepada value, nilai ataupun maknanya pada kita. Contohnya kan, kalau kita hidup dengan hanya berpandukan goal, anak kita UPSR, lepas tu apa? Lepas tu seperti biasalah makin naik, lepas tu degree, lepas tu master, lepas tu PhD. Lepas tu dia bertambah dia punya goalnya. Rumah teres, lepas tu semi-D, lepas tu banglo, dia sentiasa tak habis kan. Upgrade. Maksudnya kita sentiasa mengejar. Tetapi kalaulah value kita adalah is about being educated, dapat knowledge. Kalau hari ini kita lebih tahu daripada semalam, lebih tahu sedikit, belajar, perlu ke kita nak dapat anugerah dekan? Tapi kalau kita berusaha kan terus, tak apalah. Tapi kalau kita punya value ialah tentang kita menambah ilmu pengetahuan untuk kita membantu dan dapat membantu orang lain, itulah value kita. Kita tidak akan menjadikan outcome itu, straight A's itu sebagai penentu sama ada kita ini berjaya ataupun tidak. Saya menarik ada beberapa poin yang doktor sebut tadi pasal expectation dan juga pasal exam anak tadi. Sebab saya nampak antara kadang-kadang kita buatkan anak ni macam trofi kita untuk kita tunjuk dekat kawan-kawan pencapaian dia macam mana, dah pandai mengaji, dah pandai baca, dah pandai mengira, lagi awal lagi hebatlah kita ni. So mungkin itu juga antara penyebab stres yang kita yang create benda tu. Betul, dan kita create benda tu dan tanpa kita sedar kita membuatkan anak kita stres. Lepas anak kita stres, anak kita buat kita stres, kita buat dia orang lagi stres. Jadi satu tu berpusing lah. Masing-masing stres. Kita induce stres kat dia orang stres. Jadi benda itulah. Tapi bila kita dah kita bagi tahu anak kita, no, daddy tak kisah. Daddy okey saja.
Ni dia tak apa dapat berapa A, berapa dapat A tak dapat A, sama je. Tapi diorang tahu bila dapat straight A masuk dalam kita punya Facebook. Kalau dapat 5A tak masuk Facebook. Tapi cakap tak kisah. Kita ini ibu bapa, anak-anak kita ini diorang amat memerhati. Diorang very observant. Dia memang nampak. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati bukan apa? Apa yang kita cakap dengan apa yang kita buat, dan kita sering kita kata sebab kita kadang-kadang kita cakap lain, kita buat lain, dan itu yang membuatkan diorang confused. Bila diorang confused dan dia tak tahu yang mana satu, itu yang kita pun tak tahu. Sebagai contoh, Zul, ada ni dia kata tak tahu, dia kata makan Maggi ni bagus ke tak ni. Sebabnya dia tak faham kenapa. Ada masa dia makan masak Maggi, kena marah dengan mak dia, siap bagi dapat 30 minit keburukan makan Maggi. Habis tu ada masa lain dia masak Maggi, mak dia join sekali, mak dia makan lagi banyak daripada dia. Lepas tu dia duduk tanya, Maggi ni, makan Maggi ni betul ke tak? Bagus ke tak? Jadi sebenarnya memanglah ada perbezaan. Maksudnya bila mak dah tengah baru siap masak, yang kau pergi masak Maggi tu buat apa? Marahlah dia. Penat dia masak, kau masak Maggi. Hari dia tak ada mood nak masak dan kau masak Maggi, dia join sekali lah. Jadi kita kenalah explain situasi yang berbeza ni. Sebab itulah bila kita buat peraturan apa-apa, kita kena konsisten dan dia benda itu sama. Anak-anak suka peraturan sebenarnya. Tapi kenapa dia orang komplain? Memanglah dia akan komplain, dan memanglah dia, because it's a play for them. Bila kita buat peraturan, dia orang sentiasa cuba nak langgar peraturan itu. Dia nak test, dia orang being playful. Budak itu kanak-kanak, dia orang punya kerja test the boundary. Ya, kanak-kanak kerja dia orang adalah bermain. Dia orang playful lah. Tapi dia orang suka dengan rules, dan sebab dia akan ikut. Dan kalau kita firm, dia orang akan ingat, dan kita kena beef dia orang. Sebab apa kita buat itu. Dan kalau ada percanggahan ataupun tidak ikut itu, kita kena explain sebab apa. Kita bagi tahu kat dia orang, memang peraturan itu ada masanya, kita ada kelonggaran. Flexibility itu penting. Itulah yang kita perlu bagi tahu. Itulah communicationnya yang kita kena titik beratkan. Kalau tidak, dia membuatkan mereka keliru. Dan diorang tak tahu yang mana satu. Sebab tanpa kita sedar, kita yang memberikan kekeliruan itu. Inconsistency itu yang menyebabkan mereka tidak faham, dan tak ada penjelasan pula selepas itu kenapa dia tidak ikut peraturan asal yang dah dipersetujui. Sebab itulah kalau kita dekat anak kita, kalau balik selepas pukul selepas pukul 9, kalau tidak you kena buat ni, pastikan kita buat benda itu. Kalau tidak, no point kita letakkan peraturan itu in the first place. Jadi benda ni macam berkait dengan value yang doktor cakap tadi. Kalau value tu tentang kita nak makan makanan sihat ataupun kita nak jaga anak supaya tak balik lewat, dekat situ yang kita akan start consistent kita punya action tu. Tapi kalau benda tu berubah-ubah, mula-mula kata tak boleh makan Maggi sebab ni, and then next time tak boleh makan Maggi sebab ni, lepas tu tiba-tiba boleh makan, tiba-tiba tak boleh makan. So benda tu yang budak, rasanya anak-anak akan jadi confused kat situ, doktor. Betul. Dan kalau boleh, bila kita buat sesuatu itu, kitalah sepatutnya menjadi contoh.
Kalau tidak, jangan buat. Kalau tidak, jangan buat aturan itu. Dan Sebab kalau dia boleh jangan memang, tipu lah dengan alasan. ya jangan Jangan tipu. menipu. Dan kalau jangan tipu. Kalau kita salah, minta maaf dan explain. Dan dia tidak langsung menjatuhkan kita value kita sebagai seorang ibu bapa kan. Dekat sini ada beberapa soalan doktor. Sekejap saya cuba tag. Ada soalan sebenarnya doktor dah jawab, cuma mungkin yang ini dia spesifik sikit. Panjang sikit soalan dia. Doktor nampak ke soalan? Boleh. Ibu paling cepat marah sebab mereka mudah burn out hingga sukar kawal emosi. Lagi bertambah pening jika anak tu jenis tantrum atau anak special case seperti autism. Jadi bagaimana cara kita nak kawal emosi sangat genting ketika itu. Ditambah lagi suami yang tidak peduli anak-anak. Okey, betul. Betul. Jadi kita memang dan saya pasti bila kita fikir yang kita tak berjaya kawal emosi itu dan kita sentiasa ataupun not sentiasalah, kebanyakan masa kita menyalahkan diri kita. Kita rasa kita boleh kawal. Tapi itulah sebenarnya kita kena terima hakikat kita mempunyai masalah untuk kawal. Dan kerana apa? Satu benda dah cakap tadi. Kerana kita tidak dapat sokongan, tak dapat support, kita dah terlebih. Jadi maknanya kita dah sedar dah benda itu, kita kena lakukan sesuatu. Jadi itulah yang maksud dia, kita kena peringkat pertama tu memang kita aware kan, dan kita memanglah kita cuba nak masalah itu. Jadi kalau macam benda ini, kita satu benda, jadi jangan terlalu cepat untuk nak menyalahkan diri kita. Yang terus, tapi bukanlah maksud saya tak nak salahkan diri kita. Maksud dia, kita ambil masa sekejap, pause sekejap, nak tengok, ya, memang aku boleh buat lebih baik, tetapi memang sebenarnya memang kita patutnya kita dah tak boleh kawal emosi kita pada waktu sebab kita dah terlalu kosong. Dan itulah yang pentingnya untuk kita memberitahu benda ini kepada mereka yang sepatutnya membantu kita, tetapi tidak ambil peduli itu. Tapi kalau kita dah cuba, tak berjaya juga menyedarkan mereka yang kita perlukan pertolongan, kita kena cari bantuan sokongan pada tempat lain. Maksud dia, kita tidak boleh mengharap yang benda ini akan berterusan. Sebab kalau anak kita mempunyai ada masalah ataupun special itu, dan nama pun istimewa kan, dia memerlukan special needs tu, itulah dia punya tu. Maksud dia, memang kita kena reach out. Inilah pentingnya. Kalau macam kita punya ada kawan-kawan, kejiranan, ahli keluarga, sebab kita kena lihat dan kita kena offer. Sebanyakan kita ni suka bagi nasihat, tapi sebenarnya tak payah bagi nasihat, bagi tanya dia apa yang boleh dibantu dari segi practical things tu. Kadang-kadang boleh bantu untuk apa? Pergi ambil anak, tolong ambil anak waktu tu terlambat contohnya. Benda-benda praktikal tu yang kita boleh tolong kita punya jiran, kita punya ini. Sebabnya tanpa kita, kalau kita ada kebolehan itu, kemampuan itu yang kita buat. Macam itulah yang macam suasana hidup kampung dulu. Itulah kalau kita boleh hidupkan semula konsep kejiranan, konsep yang ini. Dan waktu contohnya macam ada antara kita yang perlukan rehat, ibu suri rumah memerlukan rehat, tapi diorang tak ada kesempatan untuk itu. Sebabnya kalau diorang nak tidur, nak anak nanti, diorang tak tenang. Jadi sebab itulah nak kata yang wanita memang diorang lebih tanggungjawabnya dan lebih diberikan tanggungjawab. Itu yang kita lihat waktu pandemik ini, work from home, bagaimana multitaskingnya wanita-wanita ini.
berbanding dengan kaum ibu bapa yang itulah yang menyebabkan kadar pergaduhan sesama suami isteri agak tinggi semasa pandemik ini. Itulah saya rasa dapatkan pertolongan, bantuan, sokongan dari segi practicality, dan kadang-kadang kalau tak dapat tu, dapat seseorang yang boleh mendengar tanpa memberi nasihat terlalu cepat, itu pun kadang-kadang melegakan juga. Kita kena bina kita punya support system kita sendiri. Betul. Mungkin doktor boleh terangkan sikit kalau kata macam mana untuk ibu bapa yang nak dapatkan rawat mungkin ada tekanan perasaan, ada masalah bermula dengan tekanan perasaan itulah, macam mana dapatkan mungkin pertolongan rawatan ke? Okey, macam kita kata stres adalah normal physiological changes that happen to us, yang berlaku pada diri kita apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang memberi macam tekanan, ancaman, membuatkan kita tu benda biasa. Semua kita memang berhadapan dengan stres. Setiap orang berbeza cara ataupun dia punya cope. Tetapi kita nak pastikan ada masa-masa itu stres itu sudah melebihi daripada apa yang kita boleh kategorikan sebagai normal respon. Dah adakah terlebih sampai tahap anxiety yang terlebih tinggi? Bila mood kita low, adakah dia sudah melebihi tahap di mana yang bukan lagi disebabkan oleh tekanan-tekanan yang orang lain juga alami? Itu kita boleh, adalah macam ada test yang dekat online apa-apa semua. Tapi bagi saya, buatlah pemeriksaan dahulu sama ada secara berjumpa dengan mereka yang boleh membuat assessment itu. Jadi macam jumpa doktor, GP apa semua tu, pergilah GP yang prihatin kan, yang boleh membantu dan beri beritahu sebabnya. Kita bertanya dia orang dan dia orang boleh buat assessment sebab kita pastikan dia tak ada fizikal, tak adalah takut yang kita gula tu terlebih ke terkurang dalam darah kita punya tu. Jadi kita check dulu, fizikal tu kena penting. Dan itulah saya kata, kalau kita sedar yang kita sudah burn out tu sebenarnya term yang kita gunakan stres yang berlebihan di tempat kerja. Jadi tapi suri rumah pun bekerja, jadi dia orang pun boleh burn out juga kan. Jadi burn out itu stres, pasti lagi stres related dan kita kena buat. Tetapi kalau dia sudah melebihi, dapatkan pemeriksaan terlebih dahulu. Sebabnya lagi awal, lagi kita boleh dapat detect, lagilah kita boleh buat perancangan macam mana nak mengelak daripada dia jadi lagi teruk. Bagi saya pemeriksaan itu adalah step pertama, barulah kita clear. Sebabnya kadang-kadang saya takut kita tak akan nak label, tak akan nak suruh paksa makan ubat kalau tak perlu. Dan kalau disuruh pun, kalau tetap tak nak makan, tak ada siapa boleh paksa kita kan. Jadi dapatkan pemeriksaan lah bagi saya. Mula dengan klinik kesihatan pun boleh doktor ya? Dekat kesihatan komuniti. Boleh, tapi kena tahan telinga sikit lah. Kena tahan tunggu masa sikit lah. Tahan je lah. Sebab saya rasa tekanan emosi tu lagi mencabar daripada kita nak menahan, nak tunggu, nak tahan telinga apa semua tu lagi. Betul. Ada soalan lagi satu ni doktor, saya rasa agak menarik juga. Saya tag ni. Panjang soalan dia. Satu pencapaian baik buat ibu bapa apabila suatu hari apabila anak buat salah, dia akan datang berterus terang dengan kita yang dia dah buat salah. Bukan takut kita marah dan terus sembunyi kesalahan. Cuma saya masih keliru, apakah respon yang terbaik untuk satu kesalahan anak-anak supaya pada masa akan datang, saya mengharapkan anak akan datang pada kita dahulu apabila melakukan kesalahan, bukan orang lain. Keliru sebab kalau salah cara, sama ada anak takut terus. Okey. Kalau anak kita, saya amat setuju kalau anak kita datang berjumpa kita dan berkongsi apa yang mereka lakukan dan
Itu saya rasa maksudnya kita dah memberikan mereka platform yang buatkan mereka rasa ada trust itu. Maksudnya mereka tahu yang kita sayang mereka tanpa syarat. Sebabnya kadang-kadang anak kita takut nak berterus terang kerana takut nanti kalau diorang tahu yang diorang tu buat salah, diorang dah tak sempurna, takut kita tak sayang diorang lagi. Sebab ingat tak kita kata kalau Along sayang daddy, Along kena behave ya. Nanti Along pergi sekolah, jangan bagi cikgu marah. Kalau sayang mami, nanti dapat straight A ya. Nanti kalau nak daddy happy, pergi sekolah nanti jangan gaduh-gaduh ya. Jadi kita dah meletakkan syarat, kalau nak kita punya kasih sayang ini, behave, if not you don't deserve my love. Bukankah sayang itu unconditional kan, untuk daripada ibu ayah anak tu itulah sayang yang tanpa syarat. Jadi bila dia akan rasa selesa, dia akan rasa selamat, dia akan rasa secure kalau kita akan terima dia orang no matter what. Dan kita ajar mereka salah itu memang lumrah manusia, asalkan kita belajar daripada itu dan tak buat lagi kan, kita bertaubat. Okey. Maksudnya kita dah memberi satu platform trust yang amat bagus. Okey. Jadi kita kena hargai apa yang dia orang buat. Jadi kita kata walaupun macam mana terkejutnya, walaupun rasa macam teruknya, walaupun ini kita kena ingatkan diri kita, tolong jangan marah, tolong tahan ini. Ataupun kalau kita takut tak boleh tahan, waktu dia cakap yang tu, kita kejap kejap bagi daddy 5 minutes, pergi masuk tu menjerit tu, datang balik. Maksudnya kita tahu dia menarik. Maksud dia bukan apa. Kita konsep adalah konsep pause. Kita kena pause sekejap ni. Nak okey. Alhamdulillah dia bagi tahu aku ni. Maksud dia kita datang. Okey. Kita kata dan kita berterus terang. Okey, first jadi kena bagi tahu. Bila cakap tadi terkejut sangat. Tapi jadi lega. Sebab daddy dengar ni daripada mulut Along dan sebab daddy takut kalau daddy dengar pada orang lain mungkin lain cerita dia. Jadi terima kasih kerana bukan sebab bagi daddy terkejut sampai nak jatuh jantung, tapi sebab kurang-kurangnya daddy dapat tahu daripada ni dan kita cubalah kita tengok apa yang kita mampu ni buat masa ni. Jadi masa terkejut lagi, okey bagi jap nanti petang sikit nanti kita datang balik ni. Boleh ke macam tu? Maksudnya perlu ke kita selesaikan semua tu? Perlu ke ni? Waktu tu baru kita fikir sekejap apa semua tu ni. Tu. Dan kalau kita dah macam tak mampu marah juga, marahlah. Cuma lepas tu datang balik, explain entah ni, dan itulah. Maksudnya kita pun cuba dan setakat yang mampu. Kalau kita itu dan kita buat damage control lepas itu. Cuma masalahnya kita apabila sesuatu yang berlaku dengan kita macam-macam tadi bila kita saya marah anak saya bukanlah macam tinggikan suara apa semua tu, selalunya lepas tu okey je. Masalah kita bila dah okey, kita takut nak buka balik cerita tu. Itulah yang berlaku di kita dengan pasangan kita kan. Bergaduh apa semua tu, betul kita tersentak betul. Lepas tu dapat nanti akan bincang balik. Lepas tu dah okey, terlupa nak bincang. Takut kalau kita bincang dan buka balik tu meletup lagi. Tak pasal-pasal nanti nak kena pergi ke Habib Jewel nak beli satu balik. Takut kan. Jadi
Jadi benda-benda itu yang sebabnya, tapi sebenarnya penting untuk kita close the chapter and then learn from that. So that jadi kita tak boleh lakukan yang tak perlulah kita ulang benda yang sama. Kalau nak buat salah lagi pun tak apa, buat salah yang lain lah. Jangan buat salah yang sama. So saya terlupa apa saya cakap tadi. Tak apa. Ada soalan lagi satu ni doktor. Yang ini. How to be parent yang sediakan rule pada anak-anak tapi nak rule tu more fun. Nak didik anak berdisiplin tapi nak jadi fun. Boleh, tapi kena guna kreativiti apa semua tu. Ada seorang bapa ni, dia share dengan saya, dia punish anak dia, tapi dia kata dia punish anak dia tu dengan dia ada unsur-unsur bersenam, ada unsur-unsur nak build otot. Jadi dia tak semestinya fun. Jadi walaupun nampaknya macam tu ni. Itu dah maksudnya dia adalah, maksudnya suruh benda-benda yang melibatkan fizikal. Jadi dia, tapi okey, kalau rules apa semua tu ya boleh buat apa semua, boleh buat apa semua, memanglah bagusnya macam tu. Dan satu lagi yang benda yang bagi saya lah, kadang-kadang kita terlepas pandang, ada setengah rules tu dia apply waktu budak-budak tu kecil. Bila dia dah macam remaja dah tak boleh apply dah. Bila dah dewasa tak boleh apply dah. Tapi kita tak pernah updated kita punya rule. Kita tak pernah review kita punya rule. Tak pernah kita explain kenapa rule tu dibuat in the first place. Dan kenapa rule tu dah tak applicable dah nanti. Tak pernah kan? Contohnya macam don't talk to strangers. Tapi dah waktu nak kerja nanti tak talk to strangers macam mana? Dia tu sudah jadi pemalu pula. Lepas tu dia kata, yang do I know you? I do not know you. My mom say I cannot talk to strangers. Yang tak bekerja lah anak kita. So the whole idea, yeah, if you can make a rule fun, but again, rules normally is not that fun lah. Kalau rules yang fun tu is tapi again, the kids nowadays they need to be explained. Ada ini benda ni kadang-kadang nampak kelakar, ada juga betul, ada ni dia kata, no, I don't understand my mom. I know that they want to have a quality time with their punya children. I know that she have a new hobby to do the gardening, but she need to ask me first whether I want to do the gardening or not. At least ask me. Kalau kita dulu nak kena tu alamatnya nanti dapat apa? Dapatlah. Dapat cangkul, dapat inilah yang kata. Nak tanya pun tak berani doktor. Apa dia? Macam mana? Kalau dulu nak tanya pun tak berani. Yalah, tapi in a way sebab kita ikut je. Kita juga yang memberi ke benda tu, cuma apa pun sebab itulah dia kena ada limit dia, ada apa cakap apa, ada dia punya syaratnya, ada explanationnya, sebab kita, dan itulah kita memanglah, tetapi pada masa sama tolong kita kena firm, kita kena tegas kalau kita buat macam tu, sebab that is our role. Tapi kita do that in a loving manner, in a caring manner. Sebab ada juga seorang ini klien ni, saya tanya dia, sebenarnya what do you want your parents to be? Because they try to be, they're very nice to you, they are accommodating, and tak apa jawapan Rezo. Dia kata, I want my parents to be parents. I don't want them to be my friend. I have so many friends. What do you mean? Apa maksud dia? Maksud dia, itulah sama tadi. Dia punya tu, dia kata, if you set a rules, you have to make sure that we follow the rules. Dia kata, that's our job, not to follow the rules. Your job is to make sure that we follow the rules. Jadi sebab itulah susah kita jadi parents kan. Jadi macam mana kita nak menjadi parents yang tenang? Nak tenang, sentiasa tenang ke? Kalau sentiasa tenang, tak payahlah ada anak.
tak jadilah parents. Manalah logiknya nak jadi tenang setiap masa. Tetapi ada masa-masa kalau kita tenang juga, itulah nak kena penendang. Memanglah ada waktu-waktu anak yang kita nak tenang juga, tak boleh lah. The whole idea is flexibility. Kita tahu ada masa kita boleh tenang, ada masa kita patut tenang tapi tak tenang, ada masa yang kita tak patut tenang. Kerana itulah waktu kita kena betul-betul cemas dan buat sesuatu. Dan harapnya expectation kita waktu kita yang tak tenang itu tidak selalu. Kalau tidak, maksudnya ada sesuatu lah yang kita perlu perbetulkan. Doktor, sikit lagi nak tanya, kalau kata kita, is it okay to bincang rules tu, kita bincangkan anak kita set up sama-sama? Wah, boleh, that's why. Tapi pada masa sama ialah, tapi itulah maksudnya, again we give them an option, but again untuk ni for me lah, which is my personal also, but I think we have to show that sometimes dia kena tahu lah who's the boss kan, and then tak boleh lah, and then kena sebab benda at the end of the day we have to guide them, and then kita learn together, but again of course lah I learn more, I have knowledge more than you, and then that is but again they need to the respect need to be earned kan, and then I think we have to honor that. We respect them, but at the same time there is a certain things that no, this one I should really seriously, I know, I'm sorry, I cannot negotiate, because then maybe they admire us for that. Betul, lagi satu, katalah kita dah stres dekat dalam kereta, pejabat apa semua kan, so sampai kat rumah dalam kereta kita tahu yang mood kita tak baik apa semua, so mungkin ada tak apa-apa benda yang boleh kita buat masa dalam kereta tu sebelum kita masuk rumah untuk kita bertenang sekejap, kadang-kadang mungkin 5-10 minit macam tu. Okay. I think satu masing-masing ada masing-masing ada cara masing-masing kan, tapi sebenarnya kan the konsepnya macam rumah, office, kita nak very clear, orang cakap nak bezakan apa yang di rumah sebenarnya itu tak berapa praktikal lah. Macam mana kita nak melupakan sesuatu yang dekat rumah kemudian ke office, sebab secara tu memanglah boleh, tetapi kalau ada masa-masa satu benda berlaku, memang kita kena admit lah benda tu. Pada masa sama juga tapi kita cubalah sedaya upaya kan, tetapi ada masa-masa tak mampu, tak apalah, kita memanglah tidak boleh kan. Okey. Jadi apa yang kita, maksudnya kita kena make an effort untuk make an effort to nak create the moment yang supaya kita, dia itu yang nak create the quality time, yang quality yang kita ada tu. Sebab contohnya kan, contohnya bila kita balik rumah kan, kita jumpa pasangan kita, jumpa isteri kita. Dan waktu dia nak balik tu, tiba-tiba tanpa sedar lah ada kawan kita yang dah lama tak jumpa duduk dalam rumah. Siapa yang kita dan kita punya reaction tu berbeza bila kita jumpa, kawan jumpa isteri kita. Sebab apa? Sebab kita jumpa isteri kita hari-hari. Jumpa kita kawan tu ni, dia punya assignment tu ni. Jadi kan, apa kata kalau kita createkan yang macam, bayangkan yang kita tak jumpa pasangan kita, anak kita macam dah lama sangat tak jumpa tu. Jadi kita nampak, kita buat dan kita ambil masa tu. Jadi kita akan spend masa untuk nak jumpa, dah lama tak jumpa ni. Bayangkan waktu kita COVID dah setahun tak jumpa mak ayah, but the first time jumpa tu, wow. Kalau bayangkan kalau kita duduk balik setiap bulan, tu pun dah rasa seronok. Tapi kalau kita jumpa, jadi kita kena create that kind of, and then make the mindset that this is important. This is the people that I love.
These are the people that, so whatever that have in room, if I can have this 5 minutes to show that how excited I am to see you, to see anak-anak, and then just that. So that's create that moment and then make it slightly different. Ini maksudnya that will create the moment in the brain or the memory in our brain that is a magical moment. That is more meaningful than the time that we spend in Legoland yang kita duk marah, anak kita duk lari sana lari sini tu, bayar mahal-mahal, tak semestinya dia punya moment tu as meaningful as good when we just came back from work. Dan bila isteri dia cakap dia bagilah goreng pisang yang dia beli dekat depan tu pun, why don't make it a moment that we appreciate it, because that is the moment bila kita dah tak ada nanti. Harapnya momen itu yang menjadi orang akan ingat kat kita dan membuatkan orang itu nak sedekahkan Al-Fatihah pada kita bila kita dah tak ada nanti. Dan harap-harap anak kita buat benda itu. Jadi kalau kita buat benda itu, kalau kita buat sedikit sehari, tak payahlah buat hari, seminggu buat sekali pun cukup lah kot. Lagi stres nak cari idea pula nak create the moment tu. Itu jadi macam deposit balik lah doktor. Yes, definitely. Nasihat terakhir doktor mungkin untuk hari ni. Nasihat terakhir untuk ibu bapa. Untuk ibu bapa. Ibu bapa tu nasihat untuk diri saya jugalah. Saya rasa kan kita, bila Zul minta saya datang ni, saya bukannya ni, but that's not my area. Tapi saya kata tak apa, saya share je. Bukannya kalau mananya boleh apply, yang mana salah minta maaf, yang mana itu bagi tahulah kalau salah nanti kena tak. Jadi apa yang saya rasa sebab saya rasa kids, let kid be kids tu, saya memang tertarik dengan benda tu. Kenapa? Kadang-kadang kita rasa kita pun bila kita jadi dewasa ni, kita rasa kadang-kadang nak balik juga jadi kanak-kanak balik. Dia tak ada responsibility, tak payah fikir, tak payah fikir nak bayar income tax, tak payah nak fikir ni. Dan kita nak jadi kanak-kanak balik. Dan kita nak the simple life. Jadi pandemik ini sebenarnya mungkin nak sedarkan kita untuk kita nak minimaliskan hidup kita balik. Bukan nak berzuhud pula lah, taklah maksudnya. Nak kita hidup sederhana itu, nak hargai apa yang kita ada, untuk nak pentingkan untuk kita connecting balik dengan ini, dan untuk kita sedar yang kalau kita kalau boleh ialah kita nak jadi hidup yang simple yang ini. Jadi let kids be kids. Tapi tanpa kita sedar, bila kita sebagai ibu bapa ini, kita memaksa anak-anak kita menjadi dewasa cepat. Kadang-kadang sebabnya kita dah tak dah penat nak jadi ibu bapa. Sebab tu nak kita suruh dia jadi cepatlah ni. Kita bayar untuk dia pergi ke Kidzania supaya dia jadi pengalaman untuk jadi orang dewasa cepat-cepat. Padahal kita pula nak pergi balik ke zaman kanak-kanak. Jadi kalau boleh, biarlah mereka masih lagi biarlah mereka menikmati zaman kanak-kanak mereka itu sepenuhnya. Kerana apa? Kerana kita dah belajar yang kita ada antara kita yang terlepas peluang menikmati zaman kanak-kanak itu kerana dalam mencari untuk menjadi yang terbaik. Jadi apa salahnya kalau kita membenarkan anak-anak kita itu menikmati zaman kanak-kanak mereka, supaya mereka nanti bila diorang dah dewasa, diorang tak nak balik semula ke zaman kanak-kanak kerana mereka sudah cukup puas dengan apa yang mereka rasai. Itulah nasihat saya. Cantik doktor conclusion tu. Cantik lah. Mungkin kita boleh buat video short kat situ, kita ambil nanti sikit-sikit. Tapi kena potong lah bab Kidzania tu. Takut kena. Kidzania tu. Ada dah beep kan dia. Beep kan dia. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada
Dr. Hazli kerana sudi meluangkan masa malam ini. Janjinya 1 jam je tapi dah jadi 1 jam 20 minit dah. Bergegas balik daripada Shah Alam, Doktor, ke Ceras. Betul. Dan terima kasih banyak kerana meluangkan masa itu, dan terima kasih juga kepada semua penonton yang ada hari ini. Saya nampak tadi maksimum ada dekat 40 orang lah. Lepas tu keluar masuk. Biasalah waktu malam ni dia anak sibuk, ada nak menyusu, ada yang nak tidur apa semua kan. Tapi live ni kita akan sentiasa ada, dan boleh ditonton selepas inilah dekat FB Aulad.my ataupun FB Aras Mega. Dan saya rasa itu sahajalah kot, Doktor. Mungkin next time kita boleh sembang-sembang lagi, Doktor. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Okey, terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Salam.